InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertamanya, Alhamdulillah kita sekali lagi bertemu dalam daurah Fiqh Korban bersama dengan tamu kita pada maghrib ini. InsyaAllah mudah-mudahan Allah SWT memberi kita kelebihan ilmu insyaAllah. Dan terima kasih pihak majlis mengucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz atas kesudian dan sepanjang siri, kali ini siri yang ketiga kita melakukan daurah Fiqh Korban. Mudah-mudahan kita mendapat kebaikan daripadanya insyaAllah. Tanpa melengahkan masa, saya menjemput Al-Fadhil Ustaz untuk menyampaikan ceramahnya insyaAllah. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna ila syi'ta sahla. Terima kasih kepada saudara pengurusi majlis Akademi Doa Didik Ulama Terengganu. Seterusnya penonton muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah kita sambung balik berkenaan ataupun daurah Fiqh Korban daripada kitab Minhajul Talibin karangan Imam Nawawi rahimahullahu subhanahu wa taala wa nafa'ana Allahu bi 'ulumihi fid darain amin. Mana? Katanya wa yajuzu dzakarun wa untha, dan harus zakar wa untha dan untha. Maksudnya binatang korban boleh, binatang zakar. Mana zakar? Bukan zakar tu kemaluan. Zakar di sini makna jantan. Wa untha dan betina. Jangan tak makna lelaki pula. Kita baca dah. Mana? Ha? Baca dah tu. Baca dah kan? Baca dah. Wa yajuzu dzakarun wa untha. Harus zakar jantan wa untha dan betina. Dia wa ba'an, kalau depan sikit tu ba'an tu makna dia biri-biri. Fithaniyah, pada tahun yang kedua. Maksudnya cukup umur dia setahun masuk tahun yang kedua. Tu kita bincang dah sebelum daripada ni. Maksudnya tidak disyaratkan binatang korban itu adalah binatang jantan. Maksudnya boleh kita buat binatang jantan dan boleh kita buat binatang yang betina. Boleh buat belaka. Tak ada orang buat. Tak ada orang buat tu tak semesti benda tu tidak boleh. Tidak semesti benda tu tidak boleh. Kadang kita pernah kita buat binatang korban kita dengan benda dengan lembu betina, dan kita pernah buat akikah beberapa kali dengan kambing betina. Sebenarnya jantan dengan betina bukanlah menjadi syarat. Cuma ulama bincang mana yang lebih afdal di antara jantan dengan betina. Baik. Tu ulama sebutlah. Hak lebih afdal jantan berbanding dengan betina, melainkan kalau jantan hak jadi kuat biang. Jadi kuat ngukah. Kuat belaki. Faham? Maka lebih comel betina, kerana jantan hak yang kuat belaki dia kuruh sikit berbanding dengan jantan hak yang jarang belaki. Faham? Jadi bini dah ramai agak jadi kuruh sikit, banyak benda nak kena fikir. Ada kan habis tenaga. Mari pagi petang siang malam duduk ukah semua. Kena jauh. Baik. Katanya wa khasiyun, dan begitu juga binatang hak yang dikasih. Jadi khasi ini maksudnya binatang hak yang dikasih. Dia tidak kasih. Tahu tak kasih tak? Ha? Betul? Tak tahu kasih. Tahu tak kasih? Bukan kacau. Kacau lain, kasih lain. Tahu tak mana kasih? Ya kalau dulu dia proses untuk kasih binatang ni macam-macam cara lah. Cara lain ni dia ikat urat je. Mungkin dia potong urat, dia ikat urat. Cara dulu mungkin dia pecah batu. Faham? Jadi bila kasih, tak ada nafsu lah. Dia cara kemakan je. Dia tidak, betul?
Tak? Dia tidak kasih tau. Tak biasa dengar, kucing ni kena kasih dah. Tu tengok tina tu macam tengok Izzat je. Kucing ni. Tu dia panggil, Zul biasa dengar kasih tau. Tu kasih. Faham? Cuma kasih mungkin dia benda kerak urat ke, ataupun dia kepit urat ke, ataupun dia pecah batu. Maksudnya boleh dijadikan binatang korban. Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya katanya wal ba'iru wal baqaratu an sab'ah. Maksudnya harus al-ba'ir unta, wal baqaratu dan lembu an sab'ah untuk 7 orang. Jadi unta, seekor unta boleh berkongsi berapa orang? 7. Seekor lembu boleh berkongsi berapa orang? 7 orang. Dia boleh berkongsi 7 orang pada seekor unta, seekor lembu. Bukanlah maksud mesti kena 7 orang. Bukan. Dia buat seorang boleh tak seekor lembu? Dia buat seorang seekor unta boleh tak? 2 orang seekor unta boleh tak? 3 orang boleh tak? 4 orang boleh tak? 5 orang boleh tak? Maksudnya sebanyak-banyak 7 orang. Okey, boleh faham? Bukanlah maksud mesti 7 orang. Allah nak cukup sebahagian lagi tak lewat gebang Apa dah lewat gebang je? Kau sian 6 orang. Mahal sikit. Ada masa dia dah. Kau si 5 orang. Mahal sikit. Jadi sebanyak-banyak 7 orang. Lebih daripada 7 tak boleh. Dan antara kesilapan yang dilakukan oleh segelintir masyarakat kita adalah dalam melaksanakan ibadat korban lebih daripada 7 orang perkongsian. Dijabat, dia pakat ramai-ramai main kutu untuk buat korban. Yang mana peserta katakanlah 30 orang. Jadi setiap bulan dia kutip 10 hiyah. Jadi cukup 10 bulan 100 hiyah seorang. Jadi 30 orang boleh 3,000. Betul tak gitu? Lebih kurang lah. Betul tak? Kira gitu. Jadi kalau 30 orang, kalau 10 hiyah seorang sebulan, jadi 12 bulan jadi 120. 120. Seandainya kita tak 10 bulan, kita tak 12 bulan lah. Setahun. 120 hiyah. Seorang kan 120 hiyah kali kepada 30. Jadi boleh 3,600 betul? Betul kan? 3,600. Boleh lembu aluh pun. 3,600 boleh dah lembu. Tapi kecil kira ni kalau 3,600 tu kecil lembu. Boleh dah. Baik. Jadi buat gebang berapa orang? 30 orang. Tak boleh. Sebab seekor lembu hanya berapa orang boleh? 7 orang. Lebih tak boleh. Baik. Dan kalau nak buat juga, mana cara dia? Cara dia kutip 100 orang, 200 orang peserta. Nanti apabila boleh duit, maka sedekahkan kepada 7 orang. Kalau lebih daripada seekor lembu, 2 ekor lembu boleh beli banyak itu, 14 orang. Sedekah kepada 14 orang. Apabila lembu saat ni tu beri kepada 14 orang, 14 orang ataupun 7 orang itulah buat korban untuk dia. Lepas tu hak yang buat korban untuk dia saat ni tu, dia niat pahala untuk orang hak yang bagi duit ke dia. Jadi orang hak yang bagi duit dapat pahala. Hak yang buat korban dapat pahala dan dapat daging. Daging tak dibagi Kenapa tak dibagi? Sebab apabila mewi ke orang tu 7 orang, jadi milik dia. Okey, boleh faham? Milik dia. Maksud dari bagi gini tak boleh ni kita bagi 30 orang, tak boleh tak boleh paksa sebab hak orang. Tu atas dia kalau nak wiwi Kalau tak mau wi, tahu dapat nak wi dah dia. Gitu. Tu atas dia. Jadi maksudnya hak dia ikut dia, dah kita wi dah ke dia. Apa nak mula? Faham? Jadi mengambil semula pemberian heboh kita, hak yang kita beri kepada orang, ia seperti anjing makan balik mutah dia. Faham tak lagi? Itu hak yang disebut dalam maksud daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi cara dia macam kita katakan saat ni, hak yang 30 orang peserta saat ni tu wi kepada 7 orang, boleh beli seekor lembu. Maka lembu saat ni tu dimiliki oleh 7 orang. 7 orang buat korban. Pertama dapat pahala sedekah, yang kedua dia dapat pahala korban apabila orang hak yang diberi lembu niat pahala tersebut dikongsi bersama dengan 30 orang. Okey, habis. Katanya wa afdaluha ba'irun thumma baqarah. Yang paling afdal binatang korban adalah ba'ir. Benda ba'ir unta.
Hak tu yang paling afdal. Hak yang paling afdal adalah unta. Hak tu yang paling afdal. Tapi wasyatu an wahid. Dan kambing, syah di kambing biri-biri untuk seorang. Seekor kambing, seekor biri-biri untuk seorang. Dia gini, seekor kambing untuk seorang, 7 ekor unta, 7 ekor. Seekor unta, seekor lembu untuk 7 orang, kubah untuk 7 orang. Kena ingat boleh. Ni adalah melaksanakan ibadat korban. Tetapi kalau untuk berkongsi pahala, tak apa, ramai mana pun tak ada masalah. Sebab kita contoh dekat ni kan, nak berkongsi pahala. Jadi kalau kita seorang buat, kita kongsi, ini adalah korbanku dan korban keluargaku. Jadi itu dipanggil benda, kita kongsikan pahala seekor binatang korban antara kita dengan keluarga kita. Tapi korban tu dilakukan oleh kita. Boleh faham? Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya katanya, wa afdaluha ba'irun. Hak yang paling afdal binatang korban adalah unta. Hak yang paling afdal unta. Thumma baqarah, kemudian lembu. Kemudian dia baqarah, lembu. Baik. Lepas daripada tu, thumma dha'n. Kemudian dha'n. Dha'n makna kata benda, dha'n biri-biri. Thumma ma'az, kambing. Okey, itu begitu susunan hak yang paling afdal. Dia biri-biri lebih afdal daripada kambing. Tapi di tempat kita orang suka kambing berbanding dengan biri-biri. Kadang-kadang orang nak wahai biri-biri tempat kita. Tak cari Kelantan lah, Kelantan lain. Kelantan orang wahai biri. Jadi kita ni orang kurang wahai daripada biri. Tapi ni okey dah sikit. Baik. Cuma kalau biri-biri hak jadi mahal, tu nampak macam kambing pula kan. Macam Barbados ke, Sata ke, tu macam kambing lah, tak ada bulu. Dia ada jenis biri-biri hak tak ada bulu kan. Baik. Jadi hak tu nampak macam kambing lah, hak yang di bulu panjang tu. Jadi kadang-kadang orang tak suka mana kan. Tapi sebenarnya daripada segi afdal adalah biri-biri berbanding dengan kambing. Hak lebih afdal. Kambing jatuh nama bapak. Baik. Katanya wasab'u syiyahin afdalu min ba'ir. Dan 7 ekor kambing lebih afdal daripada seekor unta. Jadi orang kan seekor unta boleh bagi 7. Jadi kalau dia buat seekor unta dengan 7 ekor kambing mana lebih afdal? Memang kalau kita tengok kepada besar unta. Okey. Tetapi tengok kepada banyak nyawa adalah ramai kambing ataupun banyak kambing, banyak nyawa. Maka melihat kepada banyak nyawa tu 7 ekor kambing, maka ia lebih afdal daripada seekor unta. Tapi ada sebahagian daripada ulama mengatakan seekor unta lebih afdal daripada 7 ekor kambing kerana melihat kepada daging. Kalau unta seekor tu lebih banyak daging berbanding dengan 7 ekor kambing, maka lebih afdal seekor unta. Itu ada pandangan sebahagian daripada ulama. Baik. Katanya wasyatun afdalu min musyarakatin fi ba'ir. Dan seekor kambing lebih afdal daripada musyarakah, berkongsi fi ba'ir pada seekor unta. Okey, boleh faham tak? Faham tak? Seekor kambing lebih afdal daripada berkongsi pada seekor unta. Jadi kalau kita masuk, kita rebang dengan satu bahagian daripada seekor unta, bukan seekor unta, satu bahagian sahaja. Mana lebih afdal dengan seekor kambing? Lebih afdal dengan seekor kambing. Kalau sebahagian daripada seekor unta dengan seekor kambing, lebih afdal seekor kambing, maka lebih lagi afdal seekor kambing berbanding dengan sebahagian daripada perkongsian pada seekor lembu. Faham? Faham tak lagi? Sebab itulah kalau orang yang ada piti lebih, hak sebaiknya adalah cari seekor kambing. Cari seekor biri-biri. Tapi kambing dengan biri-biri tahun ni naik mendadak. Kalau sebelum ni kita boleh carilah kambing harga 750 untuk hak cukup orang untuk buat akikah. Tapi ni memang nak cari dah. Nak cari 750 tak ada dah. Kalau hak cukup umur. Mereka hak beri hak bahan caci. Hak kecil je, besar sikit daripada kucing. Tu boleh lah. Tapi kalau hak yang pembesaran dia biasa, baik. Jadi kalau cukup umur tak ada dah, 750 kita nak cari. Naik kepada benda 900 ke 1000 dia ni seekor. Lepas tu kalau besar sikit 1000 lebih. Leni.
Baik ni, hak baru ni, masuk tahun ni. Sebab dia sebab makanan kambing meningkat naik. Kalau orang jual murah saat ni tu orang kapung. Orang tua-tua hak tak benda, hak tidak mengikut perkembangan semasa kambing. Lepas tu hak yang tidak pelera banyak. Pelera sikit-sikit, lepas tu jarang bagi makanan beli. Ambil daun-daun kat tepi-tepi rumah je. Tengok sawit-sawit Cina pun kerak-kerak gitu je. Contoh. Faham? Waktu tak apalah. Dia nak tahu kalau benda jual murah-murah je. Tapi kalau mengikut harga pasaran, kalau orang main kambing, tak boleh harga tu. Leni lah. Leni. Semakin naik. 900 ke 1000 sekor. Baik. Jadi kalau orang ada bitih, leni orang ada bitih, molek lah cari seekor kambing ke. Seekor benda biri-biri ke. Kan kita tak ada. Tahun ni tak ada. Habis lah. Habis stok. Habis. Katanya wasyartuha wasyartul udhiyah, dan syarat binatang korban adalah salamatul min aibin yang qusulahma, selamat daripada kecacatan yang mengurangkan daging. Baik. Jadi kalau ada kecacatan, pastikan kecacatan tersebut tidak mengurangkan daging. Kalau kecacatan tu mengurangkan daging, maka tidak memadai. Sebab tu begitu syarat korban. Syarat korban mesti ada selamat daripada kecacatan yang mengurangkan daging. Faham? Contoh, peha lembu tu copai tak ada. Sebab dia mungkin asyik ngisak tu je kerak sikit, boleh 5 kilo je jual kali. Mongai tak ada lah. Mongai. Baru ni tengok sadu pun dek. Kau depan tengok sadu kan, dia kat belakang mongai separuh tak ada. Hidup lagi. Contoh. Ataupun ekor tak ada. Jadi aku nak suk ekor, saya ngisak dia kerak ekor lembu. Pergi jual. Contoh. Habis kalau saya tidak ada ekor lembu. Maka tak boleh buat rebang. Sebab ada kecacatan yang mengurangkan daging. Katanya, fala tujzi'u ajfa. Maka tidak memada ajfa. Benar. Binatang ajfa. Ajfa ni adalah binatang yang siapa ke, dia gini, kita nak faham ajfa, asal makna ajfa ni. Dia kita ada kulit, kita ada isi, kita ada tulang. Dia siapa ke lemuk lemuk tu tak ada sikit. Nampak tu tulang. Tu ajfa. Faham? Cakap kita benda kurus. Faham? Allah ada isi langsung. Faham lagi tak? Ada isi langsung. Tu dipanggil benda ajfa, kurus. Tidak memada binatang yang kurus. Kurang cacat ada kurus ni. Satu kecacatan. Kurang daging tak? Kurang daging. Tak kita. Sikit-sikit, biasa sikit-sikit. Biasa lah sikit-sikit gitu. Kalau macam kurus macam Izzat tu biasa lagi. Faham? Kurus macam Izzat tu biasalah. Ni tak. Tengok selok baju tu, kulit tulang lalu. Boleh bilang berapa putung tulang. Muka gitu, cekong gitu. Baik. Sebagai contoh kan. Maka hal tu tidak memadai. Jadi, katakanlah lembu saat ni tu caci. Kuah kering. Ataupun lembu saat ni tu dia makan supit. Jadi, kuah kering. Ataupun dia lekat lidi sawit dalam perut. Kuah kering. Okey, tu antara faktor-faktor jadi kurus lah. Lembu dekat we makan banyak mana payah sikit tu. Nak sembuh. Okey, soalannya masa beli lembu tu gemuk. Sebab tuang hak bega tu pandai. Orang balik rumah hak tu tidak pandai. Dia makan banyak, lembu tak uyahkan. Tambah 4 dolar je tu. Beli awal lagi sebab nak dapat murah, beli belum raya puasa, belum puasa lagi beli. Dapat murah sikit kan. Pera 2 bulan kuruh kering. Okey, kalau kuruh kering ajfa tak sah. Tidak sah buat korban. Okey, boleh faham? Walaupun beli gemuk. Tapi kalau beli kuruh nak buat rebang, siapa masa nak rebang gemuk, boleh. Ia bukan kira masa beli, ia kira masa buat rebang. Okey, boleh faham? Kalau kira masa beli tak lah. Acik nak beli. Orang kata kuruh, saya beli ni gemuk orang ni. Dah kira, bukan kira masa beli. Faham? Kalau kira masa beli kok, saya beli masa umur 2 bulan. Tak boleh buat rebang lah. Awak beli
Dah awak beli masa umur apa 2 bulan. Dah awak gebang, dah kira masa beli. Dan ni 2 tahun tapi masa beli 2 bulan. Tak boleh buat gebang 2 bulan. Ia bukan kira masa beli, kira masa nak buat gebang. Gitu. Wa majnunah, dan lembu ataupun binatang korban yang gila. Gila. Gila tu. Tengok Ezak kejar, tengok tu. Gila. Orang datang ni gila sungguh lah. Langgar tu, langgar ni. Duduk ngilas orang. Duduk ngilas orang. Seko. Contoh. Gila. Maka tidak memadu. Dia binatang, dia gini, binatang yang gila gini. Nak faham binatang gila mana. Kita nak, takkan kita nak pergi cek hospital. Kita nak tahu gila ke tak pasal-pasal. Cek habis dalam 1,000 lebih. Kambing, lembu tu tak apa 1,000, rugi saja. Dia gini gila. Dia maksud gila gini gila. Gila ni, orang makan dia mesti ketar. Mesti ketar, dia cara makan. Mesti ketar. Sampai kuri. Dia punca daripada dia saat itu gila. Kambing kita ada kan kita orang. Dia kambing kalau misalnya sampai ke tahap nak mapuh tu, dia beranak hari tu lah. So, mesti ketar situ. Langgar situ. Ada tak orang langgar situ? Kalau ada dulu, hilang. Pungkok tu. Tembok-tembok tu dalam rumah tu. Faham? Gila kali. Rupa-rupa tengok, linga berolak habis je. Gitu. Jadi kuri. Maka tidak memadu. Tapi kalau gila gebok metal, itu tak ada masalah. Memang anggur tengok habis orang. Siapa orang kata lembu gila ke? Orang kata gitu. Tengok kereta orang, tengok. Tapi tobo bapok. Tak ada masalah tu. Dia kena ingat, hak gila ni, hak yang kata tidak memadai ni adalah menyebabkan dia menjadi faktor dia kurang makan. Akhirnya tu terkesan kepada tubuh dia. Okey je lah. Dan ni benda yang penting, benda yang penting. Sebab masalah ajfat tadi, hak yang kuri ni, dengar balik. Kalau kita jarang buat kuri, tak ada. Orang buat kuri. Kalau ada buat kuri, kalau pihak masjid buat anjur korban, buat mari binatang gitu tu, memang orang kecang. Wah, cari man dia. Hak yang masalahnya, hak masalah adalah penganjur korban di luar negara. Yang mana hanya berfikir tentang keuntungan sahaja. Tapi bukan semua penganjur korban di luar negara berfikir tentang keuntungan. Bukan semua. Ada sebahagian yang hanya berfikir tentang keuntungan sahaja. Nak cari keuntungan je. Akak nak cara lagu mana. Akak dah ada asal kata orang masuk. Bak wakalah nak mikir. Hal tu tak tahu benda. Sebenarnya dia kena tahu lagu mana wakalah. Wakalah umum ke, wakalah khusus ke. Bermacam-macam benda yang perlu dia kena tahu tu. Jadi oleh kerana nak untung dia akan dia tahu. Dia beli lembu, kuru kering. Tolak rebah. Ini bukan kita ambil cerita berlaku bukan kita ambil cerita berlaku, bukan. Faham? Bukan kita dengar cerita kedai kopi, bukan. Kita dengar daripada sahabat-sahabat yang belajar luar negara. Hak yang belajar di sana. Yang mana ketika orang benda hak yang penganjur ibadat korban, mari nak sembelih tengok Allah Rabbi. Tolak seorang lembu rebah. Kuri. Murah sikit lah tu. Untung besar sikit. Allah Rabbi. Hak tu sebenarnya adalah tidak amanah. Hak tu adalah tidak amanah. Khianat kepada amanah. Jadi jangan hanya kita melihat kepada keuntungan. Bukan salah mencari keuntungan. Bukan salah. Tetapi janganlah sampai ke kita mengabaikan amanah yang kita sendiri pikul atas bahu kita. Baik. Katanya wa maqtu'atu ba'dhi udhun, dan hak yang terpotong sebahagian daripada telinga. Putus sikit telinga. Degil sangat tu ada kerak kat telinga. Puasa degil kat dah kerak. Dan telinga orang tak berani. Takut orang ripuk. Kerak telinga lembu lah. Lembu tak ripuk. Baik. Ataupun lembu saat ni tu buah kan. Dia bahang di duri sawit, rabuk telinga, cambuk telinga. Kalau hanya belah ada masalah. Sebab ia tidak menghilangkan telinga. Belah tak ada masalah. Hak yang tak boleh benda, hilang. Walaupun sikit. Wa dhatu arajin, wa awarin, wa maradin, wa jarabin, bayin.
Dan binatang hak yang tempang, hak yang buta, hak yang sakit, hak yang berkurak, yang nyata, yang jelas lah. Jadi kalau jadi sakit, caci, sakit, tak ceria, siapa ke, kuruh dia kalau caci ke, kalau dia ada sakit-sakit dia, berulat, sebagai contoh. Baik. Ataupun macam gedi pegok tu, lembu hak yang dia, habis kulit dia, benda kudih dia, hak tepang tak boleh. Sebab dia tepang ni, dia jadi kuruh, dia tak sama dengan hak yang tak tepang. Sebab dia keluar makan kawang. Dia keluar makan kawang. Lepas daripada dia keluar makan kawang, lepas tu kawang ni siapa ada tempat, dia tak siapa lagi. Lepas tu apabila dia makan, kawang dia kenyang, kawang pun balik. Dia ikut kawang balik. Jadi tak nak kenyang semua. Okey, boleh faham? Kalau kecok, tapi tidak mengurangkan daging, tetap gemuk, sebab ia pera dalam kandang, sebagai contoh. Maka itu tidak menjadi masalah. Baik. Wala yadurru yasiruha. Wala yadurru yasiruha. Dan tidak memberi mudarat. Sedikitnya. Dia tu kembali kepada pak saat itu lah. Tempang, buta, sakit. Dia ada kambing ke lembu, dia ada kadang-kadang dia rambut. Dia putih mata dia. Dan biasanya hilang. Dan kadang-kadang dah hilang terus. Kalau sikit-sikit tak ada masalah. Sikit-sikit tidak menjadi masalah. Kalau banyak, tak boleh. Baik. Dia kita nak tahu sikit dengan banyak, kita tengok tu lah. Banyak ni menyebabkan kuruh. Kalau kita lepas kawang yang makan tu, jadi kuruh. Orang lain nampak mana tempat yang rumput banyak, dia tak nampak. Kalau misalnya buta. Hak kecok pula, orang lain siapa dah. Dia siapa lagi, lambat dia siapa. Jok. Baik. Orang lain makan, dia nak makan, dia dengu je sebab sakit kan. Faham? Dan kambing, dia ada sakit batu karang. Maksud batu karang, dia makan, lebih. Sebagai biji kambing. Kurak ada kok, jadi sakit kurak. Kambing kita ada tak kurak ada dulu? Ada kan? Ada belaka, kita lalu belaka dia. Katanya wala yadurru yasiruha, tidak memberi mudarat, tak ada masalah kalau sedikit. Wala faqdu qurunin, dan tidak mudarat, tidak ada qurun, tidak ada tanduk. Kalau tak ada tanduk, tak ada masalah. Cuma walaupun hak yang comel, ada tanduk. Bukan kalau ada tanduk, patah tanduk, tak ada masalah kok. Sebab biasa. Kambing ke lembu ke jenis bapak ni biasa patah tanduk. Biasa. Sebab kan dia delang kan. Jatah kan. Takkan nak lelak saja jatah lain. Wawang, kakong pecah balik. Tengok beri kong bunyi dek. Benda polok tengok Allah. Tengok tak tu? Tu. Mu tengok saja ke lega? Kena tengok. Lawang lagi. Tu. Baik. Patah tanduk tu perkara biasa. Jadi kalau patah tanduk, selama mana dah hilang isi, tak ada masalah. Wa kadza syaqqu udhunin wa thaqbuha fil asah. Dan seperti ini, maksudnya tidak memberi mudarat lah. Boleh lagi kita buat korban. Terbelah telinga. Wa thaqbuha, terlubang telinga. Jadi terbelah, terlubang. Fil asah, mengikut kaul yang asah. Baik. Tetapi dengan syarat, terlubang ke, terbelah ke. Terbelah tahu terbelah kan? Terlubang tahu lubang kan? Dengan syarat jangan gugur sesatu juzuk daripada telinga. Walaupun sikit. Okey, boleh faham? Walaupun sikit. Ini dipakai dia, pakai tek. Kalau hanya benda dia koyokkan, lepas tu dimasuk tek tanpa hilang telinga, maka boleh. Tapi kalau copeng tak ada telinga, maka hukum dia adalah tidak dibolehkan. Qultu, berkata oleh aku, siapa? Imam Nawawi. As-sahihul mansus.
Pandangan hak yang sahih yang dinaskan. Baik. Adalah yang yadurru yasirul jarab, memberi mudarat oleh sedikit jarab. Jarab mana benda jarab? Sedikit jarab maksudnya sedikit kurang memberi mudarat. Itu kaul yang sahih, pandangan yang sahih. Kita kalau istilah sahih pandangan hak yang sahih yang dinaskan. Di sana ada nas bagi Imam Syafi'i bahawasanya memberi mudarat oleh sedikit al-jarab. Al-jarab mana benda al-jarab? Kurang. Kalau sedikit kurang maka ia memberi mudarat. So kata banyak, sikit pun boleh kurang. Wallahu a'lam. Baik. Katanya wa yadkhulu waqtaha idza irtafa'at asy-syamsu karumhin yawm an-nahri thumma madha qadru rak'atayn wa khutbatayn khafifatayn. Masuk waktunya waktu at-tadhiyah, melaksanakan ibadat korban, masuk waktunya idza irtafa'at asy-syams, apabila tinggi matahari. Karumhin, seperti sebatang lembing. Sebatang lembing lebih kurang dalam tujuh hasta. Lebih kurang dalam 7 hasta. Itu sebatang lembing. Segaloh cakap kita. Jadi apabila naik matahari seperti sebatang lembing, segaloh, thumma madha qadru rak'atain, kemudian berlalu kadar 2 rakaat, wa khutbatain, dan 2 khutbah, khafifatain, yang ringkas kedua-duanya. Jadi apabila naik matahari segaloh, lepas tu berlalu kadar 2 rakaat. 2 rakaat yang ringkas, katakanlah 3 minit. Sebagai contoh. 2 khutbah yang ringkas 2 minit, jadi 5 minit. Lepas daripada naik matahari segaloh 5 minit, lepas daripada tu boleh dah buat korban. Adakah syarat sembahyang? Tak. Mazhab Imam Syafi'i tidak syarat sembahyang, kerana sembahyang hari raya hukum dia benda sudah. Jadi bermakna kalau disyaratkan sembahyang, orang nak sembahyang dia buat gerbang. Betul tak gitu? Betul tak? Okey, boleh faham kan? Tapi sebaik-baiknya lepas daripada selesai sembahyang, itu hak yang sebaik-baiknya, sebab itu yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Katanya wa yabqa hatta taghruba akhir at-tashriq, dan kekallah ia, kekal waktu melaksanakan ibadat korban hatta taghruba akhir at-tashriq, sehingga terbenang, yakni terbenang asyams, matahari, pada akhir hari tashriq, hari yang ke-13 daripada bulan Zulhijjah. Jadi berapa hari hari raya? Hari yang boleh kita korban berapa hari? 4. Hari raya pertama, kedua, ketiga, keempat. 4 hari. Cuma sebaik-baiknya awak hari ke-4. Itu sebaik-baik. Kerana hari yang ke-4 tu berlaku khilaf. Di sana ada pandangan yang mengatakan tidak membada. Okey, boleh faham? Sebaik-baiknya awak pada hari yang ke-4. Hari pertama boleh, kedua boleh, ketiga pun boleh. Okey, jelas tak? Boleh buat siang dan boleh buat malam. Cuma malam hukum dia adalah makruh. Melainkan apabila ada keperluan. Apabila ada hajat, ada keperluan, boleh buat malam. Tapi buat malam hukum dia adalah makruh. Qultu, berkata oleh aku. Siapa aku? Imam Nawawi. Irtifa'u syamsi fadilah. Naik matahari segala saat itu tu kelebihan. Lebih. Maksudnya hak yang paling afdal begitulah. Tapi wasyarqu tulu'uha thumma mudhiyu qadri rak'ataini wal khutbatain. Hak yang menjadi syaratnya adalah terbit matahari kemudian berlalu kadar 2 rakaat dan 2 khutbah. Wallahu a'lam. Jadi di sini berlaku khilaf di kalangan ulama. Bilakah permulaan masuk waktu melaksanakan ibadat korban? Okey, boleh faham? Penghujung berlaku sepakat di kalangan ulama mazhab Imam Syafi'i. Penghujung adalah apabila terbenang matahari pada hari tashriq. Masuk garik. Penghujung hari tashriq, hari yang ke-13 daripada bulan Zulhijjah, masuk garik, habis dah waktu korban.
permulaan dia berlaku khilaf. Pandangan yang pertama dia kata mana? Pandangan yang pertama, dia pandangan mu'tamad adalah keluar je matahari, kadar berlalu lepas daripada keluar matahari, tempoh 2 rakaat dan 2 khutbah. Lebih kurang 5 minit. Lepas daripada keluar matahari 5 minit, lepas keluar matahari, lepas tu berlalu je 5 minit, maka masuklah waktu korban. Adapun siapa matahari segala, lepas tu 5 minit lepas naik segala, hak tu hak fadilah, hak tu hak paling comel. Hak tu hak yang paling comel. Jelas tak? Jelas tak? Tapi kalau kita tak ada orang belah benda pukul 7.30 tak ada. Daripada pukul 7.30 boleh tak pergi belah? Boleh dah. Tak ada orang buat kat kita. Mereka kita seorang je. kita kadang-kadang kita sembahyang awal kan. Kadang-kadang kita sembahyang awal. Sebab kita sembahyang anak beranak je. Kita tak melibatkan orang luar. Kita sembahyang anak beranak kita je. Bini kita, anak-anak kita sembahyang. Tak melibatkan orang luar. Jadi lepas daripada tu, jadi kita kita sembahyang awal lah. Sebab yang paling abang kita sembahyang awal, bukan sembahyang lewat. Sebab hari raya kan, raya haji ni sunat kita sembahyang awal. Tujuan kita nak urus binatang korban, dan lepas dia hari raya haji ni kita nak sunat makan sebelum daripada sembahyang. Faham? Jadi main duk tunggu sampai pukul 8.30 baru boleh nak sembahyang. Tak tahu apa makanan dah habis makan. Okay, jelas kan? Jadi kalau kita duduk di negara Arab, lepas daripada subuh kejap je sembahyang dah. Lepas daripada subuh habis naik matahari kejap je sembahyang dah. Ada duduk Syria pun sama, ada duduk Mekah pun sama. Masa ada duduk Mekah dengan orang Puanda tu, raya sana, raya masa tu raya puasa. Jadi kita pun buat macam duduk kampung kita. Lepas daripada subuh balik sembahyang subuh, kita pun siap-siap belawa apa sekali cari spek pakai. Dan satu 2 orang lagi. Tak ada anak-anak lagi kan. Perbulan madu di Mekah. Jadi anda pun duduk atas dua, duduk hotel, duduk di rumah, ada rumah atas tu, kita sewa rumah. Sewa bilik lah. Sewa bangunan. Lepas tu kita pun turun. Lah, orang tengah sembahyang. Pukul 7.30. Tak sampai lagi orang tengah sembahyang dah. Orang tengah sembahyang. Baik. Jadi awal sembahyang. Ini lewat. Baik. Cuma kalau masjid kerajaan ni diterikat dengan waktu yang ditetapkan oleh pihak tertentu. Jadi apa lah ikut lah. Kalau kita tidak terikat dengan pihak tertentu, tak apa dah ikut pun. Tak ada masalah pun. Okey. Jadi kalau kita sembahyang awal boleh buat awal. Gitu. Katanya qultu irtifa'u syamsi fadilah wa syartu tudu'uha thumma mudhiyu qadri ar-rak'ataini wal khutbataini wallahu a'lam. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya katanya wa man nadhara mu'ayyanatan faqal lillahi 'alayya an udhiya bihadhihi lazimahu dhabhuha fi hadzal waqt. Baik. Barang siapa yang bernazar mu'ayyanatan, binatang yang ditentukan. Tapi binatang milik dia, jangan milik orang, milik dia. Ditentukan binatang ni. Faqal, maka berkatalah ia. Dia kata mana? Lillahi alayya an udhiya bihadhihi. Kerana Allah, untuk Allah, menjadi kewajipan atasku. Tu alayya. Kerana Allah, untuk Allah menjadi kewajipan atasku, aku berkorban dengan ini. Dia tentukan binatang dia. Dia ada kambing. Dia kata kan? Kerana Allah wajib atasku korban dengan kambing ni. Tu dipanggil dia bernazar binatang yang tertentu. Dia kadang-kadang binatang tu dia tidak ta'yin masa dia nazar. Tetapi dia nazar je. Tu dipanggil dia nazar fi zimmah. Wajib atasku kerana Allah aku nak rebang seekor kambing. Okey, dia tentu nak kambing mana? Tak tentu. Hak ni dia tentu, muayyadah, ditentukan. Untuk Allah, kerana Allah wajib atasku rebang dengan kambing ni. Okey, boleh faham? Maka ketika itu lazimahu dhabhuha, wajib akan dia menyembelih kambing tersebut. Fi hadzal waqt, dalam waktu ni. Dalam waktu ni adalah 10 bulan Zulhijjah, 11, 12, 13. Sebab tu waktu korban. Belih pada waktu lain tak boleh sebab dia niat di bernazar untuk korban. Tu waktu korban.
Fa in talifat qablahu fala syai'a alaihi. Maka jika binasa binatang tersebut muayyanah qablahu sebelumnya, sebelum hadzal waqt, fala syai'a alaihi, maka tidak ada sesuatu di atasnya, tak perlu ganti. Sebab dia telah tentukan binatang. Binatang ni tiba-tiba hilang. Okey, hilang. Wajib tak dia buat gebang dengan binatang tu? Wajib. Dengan binatang tu. Wajib kena buat binatang tu. Faham mana dah binatang tu? Tak ada. Boleh. Wajib. Allah selak kamu kalau wajib. Tak wajib. Okey je lah. Lepas tu wajib tak kena ganti? Tak. Sebab dia telah ta'yinkan, dah tentukan binatang tertentu. Faham? Hilang. Ataupun bahang di rima. Bahang dia orang. Set Indonesia. Dia kejar je bahang pokok dia. Sebagai contoh. Ni sebagai contoh lah. Sebab ada juga. Setengah-setengah kan. Dia bahang lembu orang, bahang kambing orang. Ada. Maka fala syai'a alaih. Tidak ada sesuatu atasnya. Tak ada wajib benda lah. Tapi wa in atlafaha. Tapi jika dia yang membinasakan binatang tersebut. Dia pergi melek. Sebelum daripada hari raya. Dia pergi jual. Sebelum daripada hari raya. Faham? Dia pergi lepor dalam sungai sebelum daripada hari raya. Dia pergi langgar dengan lori dia sebelum daripada hari raya. Dia segala lagi langgar. Itu atlaf. Dia yang mengitlafkan binatang tersebut. Lazimahu ayyashtari biqimatiha. Lazimlah. Akan dia wajib. Dia saat itu yashtari, beli biqimatiha dengan harganya, mithlaha seumpamanya. Kena nilai harga dia berapa. Nilai harga dia berapa, harga tu dia kena beli hak seumpamanya. Lepas tu wayadhbahaha fihi. Lepas tu dia kesebelah binatang hak yang dibeli tadi itu fihi fi hadzal waqt, dalam waktu korban tadi. Faham tak lagi? Faham tak? Tahu tu. Lepas dah tu tak kena sebelah. Dah tahu tu juga. Lepas waktu dia panggil qada. Dia nazar, dia mesti kena buat lagi. Baik. Katanya wa in nadhara fi zimmati, dan jika dia bernazar di dalam zimmah je. Apa dalam zimmah? Dalam tanggungannya. Tadi dia nazar muayyanah, dia ada nazar fi zimmah. Faham tak? Nazar fi zimmah dalam tanggungan. Dia kata ni. Dia katakan dia tak? Untuk Allah, kerana Allah wajib atas aku nak bagi ke Syekh ikan bawah 10 ekor. Itu dipanggil nazam dia. Fi zimmah. Adakah exact tentu ikan bawah mana-mana? Asal ikan bawah 10 ekor je. Kedua hari 10 ekor. Itu contoh. Tapi kalau nazar, ikan bawah ni. Okey, itu dipanggil dia muayyanah. Okey, dia faham. Okey, kita buat contoh korban pula. Muayyanah kan ni? Zat ada lembu. Dia lembu zat. Dia lembu zat. Zat katakan ni. Kerana Allah wajib atas aku gebang lembu ni. Okey, itu dipanggil dia nazar muayyanah. Nazar binatang yang tertentu. Okey, dia faham? Faham tak lagi? Dia telah menta'yinkan, telah menentukan binatang yang dia nazar. Dia nazar ni tak semesti sebut gini. Aku menazar pun sama juga. Dia melafazkan perkataan yang menunjukkan bahawa dia telah mewajibkan ke atas diri dia. Faham? Kalau dia nazar, untuk Allah wajib atas aku, kerana Allah wajib atas aku sembelih seekor lembu, waktu dia panggil dia nazar fi dhimmah. Dan seekor lembu adakah dia tentu lembu mana-mana? Tak. Jadi mana-mana lembu memadai. Kalau dia tentu lembu ni, boleh tak dia tukar lembu lain? Tak boleh. Jelas tak? Sebab muayyanah. Hak ni fi dhimmah. Katanya, wa in nadhara fi dhimmati. Sekiranya dia bernazar dalam zimmah je, dalam tanggungan je. Fumna'ayyan. Kemudian dia menta'yinkan, menentukan. Lepas tu dia tentu lembu dia. Apa beli lembu lah?
Sebab akun nazar. Kita dipanggil dia ta'yinkan lembu selepas daripada dia bernazar dalam zimmah. Faham? Lazimahu zabhuhu fih. Kemudian lazim, wajib akan dia zabhuhu menyembelih dia kembali kepada ma'ayyadahu, apa yang dia telah tentukan saat itu. Fihi ay fi hadzal waqt, dalam waktu ini. Waktu hak yang tersebut tadi. 10, 11, 12, 13 daripada bulan Dzulhijjah. Kena sembelih. Fa in talifat qablahu, jika binasa sebelum daripadanya. Tiba-tiba orang curi lembu tersebut. Baqiyal aslu alaihi fil asah. Kekalah asal nazar alaihi atasnya fil asah. Kena cari lembu lain. Faham lagi? Faham lagi? Kena cari lembu lain. Hilang pula. Kena cari lembu lain. Faham? Beza mana? Beza hak tadi dia telah ta'yinkan dalam nazar dia. Hak yang keduanya, dia tidak ta'yinkan mana-mana lembu. Dia telah meletakkan dalam tanggungan. Jadi apabila dia meletakkan dalam tanggungan dia, selama mana dia tidak melakukan ibadat korban, tetap dia menanggung tak. Boleh faham? Apabila dia beli, lepas itu dia ta'yinkan seekor lembu, maka dia tak buat masih lagi bergantung tanggungan. Hak tadi bukan letak dalam tanggungan, dia letak di atas binatang tertentu. Kenapa ada perbezaan di antara dua masalah? Katanya wa tushtaratun niyyatu 'inda adh-dhabhi illam yasbiq ta'yin. Wa kadza in qala ja'altuha udhiyatan fil asah. Jadi untuk malam ni kita berhenti sini dulu. Insya-Allah kita sambung pada minggu akan datang sekali lagi. Kita minggu akan datang, minggu yang keempat sekali lagi insya-Allah. Dan minggu akan datang kita akan cuba jawab soalan-soalan yang diajukan oleh sahabat-sahabat kita yang mengikuti pengajian dalam pengajian ibadat korban daripada kitab Minhajul Talibin. Jadi untuk malam ni kita berhenti sini dulu. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz atas penyampaiannya pada hari ini insya-Allah. Alhamdulillah, pada sahabat-sahabat penonton, kita ada satu lagi siri insya-Allah yang mana Ustaz akan menjawab soalan-soalan. Jadi kepada para sahabat yang ingin bertanyakan soalan, boleh komen di komen dan kita akan ambil insya-Allah pada siri seterusnya pada hari Ahad ni insya-Allah kita akan kemukakan kepada Al-Fadhil Ustaz. Jadi sebagai penutupnya, pihak majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz. Dan sebagai penutup kita menutup majlis kita dengan tasbih kifarah dan suratul As. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.